Hai semua, hari ini kita akan bercakap dengan lebih lanjut tentang rahasia baharu pertumbuhan otot. Dari segi rawatan, perubatan, dan aspek estetik, cara mendapatkan saiz otot yang besar untuk golongan lelaki. Semua perkara yang Anda lihat ini semuanya tertakluk kepada rahasia khusus pertumbuhan otot yang ramai orang tidak ketahui. Kenapa? Apabila Anda berlatih lama di gym sukan, Anda tidak mendapat manfaat yang sepatutnya. Wanita tidak mendapat manfaat yang nyata, pantas, dan mengagumkan. Begitu juga, lelaki juga tidak mendapat sebarang manfaat, lalu mereka terpaksa menyuntik diri mereka dengan berbagai jenis hormon. Ini bukan sesuatu yang kita harapkan untuk sesiapa pun, kerana mereka terpaksa menyuntik bahagian punggung mereka dengan jarum hormon, sama ada jarum itu tajam ataupun tumpul, dan selalunya keadaan kesihatan mereka menjadi semakin teruk selepas itu. So, kebanyakan punggung mereka macam penapis teh berlubang. Kenapa? Kerana mereka suntik hormon besarkan otot untuk dapat bentuk badan. Adakah ini beri kekuatan sebenar? Lelaki yang buat ini bukan atlet sebenar. Ia masalah besar, tiada siapa mahu, cuma beri bentuk cantik. Bahwa masalah tidak sepadan dengan kejantanan. Seseorang yang tidak bersenam langsung tidak akan mendapat manfaat walaupun berusaha untuk sembuh daripada sakit tulang belakang atau sakit sendi. Jadi, kenapa? Ada banyak jawaban dan penjelasan yang panjang. Tetapi hari ini, kita akan bincang satu bahagian yang kecil namun ajaib yang kami temui dalam bidang sukan. Setiap otot mempunyai sifat tersendiri berbeza daripada otot yang lain. Seperti yang kita lihat dalam episod sebelum ini, sesetengah otot memerlukan bilangan ulangan yang lebih untuk membesar, berbeza dengan otot yang lain. Sesetengah otot memerlukan waktu rehat yang lebih lama antara set latihan berbanding otot lain. Setiap otot mempunyai ciri tersendiri. Hari ini kita akan lihat dari sudut anatomi bagaimana Anda harus membina latihan Anda berdasarkan anatomi otot, bukan berdasarkan ilmu bina badan yang tidak saintifik sepenuhnya. Ilmu bina badan yang wujud pada masa ini tidak ada kaitan dengan sains. Ia hanyalah amalan populer yang memalukan dan tidak berkaitan langsung dengan ilmu anatomi. Maksudnya, ilmu anatomi otot ada di hadapan Anda. Kenapa Anda tidak memanfaatkannya, mempelajarinya, dan membina latihan serta sistem latihan Anda berdasarkan ilmu itu? Sebagai contoh, dari sudut anatomi, kita perhatikan bahawa setengah otot mempunyai jangkauan yang melebihi jangkauan otot lain. Seperti yang kita katakan sebelum ini, otot disambungkan kepada tulang. Ada kedua hingga dua hujung. Kedua hingga dua hujung ini dipanggil tendon otot, yang biasanya bersambung pada bahagian tertentu tulang, tetapi setengah otot melepasi bahagian ini. Kita akan ambil satu contoh. Kalau Anda mau latih otot kaki bahagian hadapan, cuma lakukan latihan biasa, yaitu mengecut dan meregang. Semua latihan asas berasaskan prinsip gerakan mengecut dan regang. Contohnya, latihan bisek dan dada, di mana Anda regang otot dahulu, kemudian mengecutkannya. Itulah keseluruhan prosesnya. Tetapi ada setengah otot yang memerlukan selain proses mengecut dan mengembangkan, yaitu melalui gerakan membengkokkan. Contohnya tangan yang saya luruskan sepenuhnya, kemudian saya bengkokkan supaya bentuknya tidak garis lurus. Mari kita lihat bagaimana perkara ini berlaku dalam realiti. Contohnya dalam latihan otot kaki bahagian hadapan. Seperti yang Anda lihat dalam gambar, terdapat berbagai sudut untuk bahagian otot ini. Maksudnya, latihan yang melatih bahagian otot ini berbeza daripada latihan yang melatih bahagian yang lain, dan latihan lain pula menumpukan pada bahagian yang seterusnya. Jadi kita perlu ada latihan yang mencukupi dan lengkap untuk setiap sudut otot. Sekarang perhatikan kepala otot. Bagaimana otot disambungkan kepada tulang. Satu kepala otot bersambung berhampiran dengan sendi pinggul secara biasa. Jika Anda bandingkan dengan otot lain,
manakala satu kepala otot lain menjulur lebih jauh. Anda nampak perbezaan jarak julurnya kan? Apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan semua perkara yang kita bincang ini? Mari kita lihat sendiri bagaimanakah sains yang terlibat di sini untuk memahami perbezaan yang ketara. Apabila Anda melakukan senaman pegang dan bengkok biasa, ia hanya menggerakkan bahagian umum seluruh otot sahaja, dan itu sememangnya tidak bermakna bahagian kepala otot yang berada di bahagian atas akan bergerak sepenuhnya, mendapat rangsangan yang secukup dan layak sepenuhnya. Perkara itu sebenarnya agak sukar dicapai. Ya, karena seperti yang Anda sudah perhatikan, otot ini bukan saja mempunyai jarak julur yang jauh lebih panjang, malah ia juga berbentuk melengkung dan mempunyai elemen putaran tersendiri bagi otot yang mempunyai ciri lengkung dan putaran yang lebih tinggi. Senaman biasa yang Anda lakukan setiap kali sememangnya tidak akan cukup untuk mencapai hasil yang Anda inginkan. Untuk mencapai keseluruhan bahagian dan titik dalam otot dan membangunkan kesemua bahagian tersebut sepenuhnya, ia menjadi sangat sukar dengan latihan biasa yang klasik. Klasik, kita bukan tiasik yang Anda kenal. Semuanya pantas kita bincang semasa latihan. Ini latihan regam bengkok klasik. Kita melakukan latihan pada mesin kaki tekan, tetapi pada sudut yang berbeza. Namun sudut yang berbeza itu masih tidak mencukupi untuk mencapai bahagian otot tersebut dan membangunkannya. Apabila kita menyasarkan bahagian otot itu dan membangunkannya, tidak seperti yang disangka setengah orang. Ia bukan hanya menjadikan bahagian otot di situ lebih besar sedikit. Apabila Anda membangunkan otot dari kesemua titiknya dan Anda berjaya mencapai bahagian yang sukar itu, Anda membangunkannya sepenuhnya. Bahagian otot ini selalunya tidak dibangunkan sepenuhnya pada kebanyakan atlet bina badan. Apabila Anda membangunkannya, ia akan mengembang dan menolak kesemua bahagian asas otot yang lain. Jadi keseluruhan otot menjadi padat, penuh, dan kelihatan cantik sepenuhnya. Ini adalah topik yang sangat teliti. Bukan itu sahaja, faedahnya banyak. Anda perlu kuatkan semua bahagian otot, bahagian lemah. Jadi titik lemah Anda. Perkara ini diketahui umum atlet bina badan tradisional. Mereka yang mengambil hormon dan berfikir bahawa mereka sedang bersenam, sebenarnya melakukan gerakan yang tidak lengkap. Mereka hanya mengangkat beban dan melakukan gerakan separuh, hanya menggerakkan pergelangan tangan dan bukannya gerakan penuh, yaitu regang sepenuhnya dan mengecut sepenuhnya. Maka bagian otot itu menjadi lemah. Walaupun otot mereka sangat besar, dalam situasi seperti semasa bergaduh atau mengangkat beban pada sudut tertentu di rumah, membantu istri atau ahli keluarga, mereka boleh cedera pada sudut yang tertentu. Di sini, kenapa? Kerana ia adalah titik lemah Anda. Kerana Anda tidak pernah melatih bahagian itu. Anda menjadi sangat besar dan otot Anda membesar secara tidak seimbang. Jadi Anda mempunyai titik lemah yang boleh menyebabkan kemalangan atau masalah pada hingga bila masa. Seolah hingga olah Anda tidak pernah menyertai game sepanjang hidup Anda dan tidak pernah berlatih langsung kerana Anda sentiasa tidak memberikan gerakan penuh pada bahagian otot itu. Jadi perkara ini yang kita bincang juga bermanfaat untuk aspek perlindungan, kerana apabila Anda melatih otot secara lengkap, dengan kesemuanya Anda dapat otot yang kuat, otot yang sangat kuat. Semua perkara ini sangat penting. Apa yang boleh kita lakukan? Contohnya, otot ini memerlukan latihan tambahan berbentuk lengkung selain latihan regang dan bengkok biasa. Bukan Anda menolak kaki dengan gerakan lurus, yaitu gerakan regang dan bengkok. Sebaliknya, Anda menetapkan kedudukan paha dan membuat gerakan lengkung. Gerakan lengkung inilah yang menggerakkan bahagian hujung otot. Bahagian hujung otot di paha akan bergerak. Ia tidak dilakukan ketika Anda santai. Tapi ketika Anda berdiri, kami akan buat penjelasan dan episod khas mengenainya nanti. Tapi gerakan lengkung berbeza daripada gerakan regang dan bengkok. Ciri ini wujud pada beberapa otot. Anda boleh menambah latihan lengkung ini pada hari tertentu yang berasingan daripada hari latihan regang
dan bengkok. Dengan cara ini, otot akan kelihatan lebih cantik, lebih padat. Tiada ruang kosong, lebih besar, lebih kuat, dan lebih terlindung. Jadi otot mana lagi yang mempunyai julur lebih panjang daripada biasa. Oleh itu, kumpulan otot ini memerlukan gerakan lengkung. Sekarang kita lihat otot di bahagian hadapan, lenggan. Seperti yang Anda lihat dalam gambar, otot ini mempunyai dua kepala. Salah satu daripadanya lebih panjang daripada yang lain, melebihi julur biasa. Jadi ia memerlukan latihan lengkung untuk bergerak, membesar, dan menyokong bisep. Anda boleh perasan bisep, kebanyakan atlet kelihatan pendek, kecuali jika mereka mengambil hormon dan bergurau terhadap diri sendiri. Jika Anda bersenam secara semula jadi, bahagian bawah otot Anda kelihatan pendek. Bayangkan jika bahagian atas otot itu Anda kembangkan melalui latihan lengkung, ia akan menolak bahagian otot bawah supaya menjadi penuh. Sudah tentu ia bukan satu-satunya latihan untuk perkara ini. Tapi latihan lengkung adalah salah satu daripadanya, karena dari sudut anatomi ia mempunyai julur tambahan. Mari kita ambil satu lagi contoh, yaitu trisep otot di bahagian belakang lengan. Anda boleh lihat kawasan ini, kepala otot yang panjang. Anda nampak kepala panjang ini yang kelihatan seperti bersambung sedikit dengan bahagian belakang badan. Perhatikan julurnya, lihat di mana ia berhenti. Lihat bagaimana ia menjulur lebih jauh. Masalah terbesar ialah ia berbentuk melengkung. Jadi, hampir mustahil untuk membuat latihan rekang dan bengkok yang dapat menggerakkannya. Karena kita perlu latihan yang bergerak sehala dengan gentian otot. Lihat garisan di hadapan Anda. Garis hingga garis ini adalah selari antara satu sama lain. Ia menegak lurus ke lantai. Jadi contoh latihannya ialah Anda menarik kabel dari atas ke bawah. Pastikan lengan atas Anda menegak lurus ke lantai. Kemudian gerakkan lengan bawah untuk regang dan bengkok. Sama ada untuk otot bahagian hadapan lengan dengan dumbbell atau otot bahagian belakang lengan dengan kabel yang Anda tarik dari atas. Yang penting, lengan atas Anda mesti menegak lurus ke lantai. Seperti yang kita lihat dalam video terdahulu tentang keajaiban otot, semuanya berada di dalam struktur yang hebat. Seperti kilang, arah struktur ini tidak boleh Anda lawan dengan gerakan yang bertentangan. Otot tidak akan menampung beban, tidak akan membesar jika gerakan Anda bertentangan dengan arah gentian otot. Apabila otot itu melengkung, Anda perlu buat latihan yang sehala dengan bentuknya. Karena ia menegak lurus ke lantai, lengan atas Anda mesti menegak sehingga akhir latihan. Jika ia tidak menegak ke lantai, itu bermakna Anda perlu latihan lain, karena otot tidak akan bergerak dan membesar dengan latihan klasik biasa. Jadi kita perlu buat latihan lengkung. Apa maksud latihan lengkung? Maksudnya Anda menetapkan kedudukan lengan atas dan lengan bawah kedua hingga duanya tidak bergerak. Mereka kekal statik. Bahagian bergerak buat gerakan lengkung tetap seperti yang kita bincang dulu. Kaki kekal statik, tapi bergerak ke hadapan dan ke belakang tanpa membengkok. Lalu ia menggerakkan bahagian otot itu. Pada masa itu otot akan menjadi lebih besar. Pertumbuhannya lengkap, ruang kosong hilang, dan bahagian bawah otot itu akan penuh. Maksudnya Anda latih otot kepala ini, tegang bahagian bawah yang kurang berkembang pada kebanyakan atlet tanpa hormon. Kami ajar sains betul cara elak guna hormon jadi lebih kuat, cantik, sihat secara semula jadi. Seperti kanker, kelemahan, fungsi seksual, dan berbagai masalah lain yang tidak terhitung. Mereka tidak memanfaatkan ilmu anatomi ini langsung, karena sebelum muncul sukan bina badan yang betul, tiada yang namanya sains otot. Ini adalah pengetahuan yang mesti Anda ketahui. Sama ada sebagai jurulatih maupun orang yang mahu berusaha mencipta gerakan baru, Anda perlu faham anatomi dan cara otot membesar. Hari ini kita sudah faham konsep gerakan lengkung. Nanti kami akan tunjukkan latihan lengkung dengan penjelasan yang terperinci. Anda sudah faham
kenapa Anda tidak perlu mengikut maklumat orang lain secara membuta-tuli tanpa memahami sebabnya. Pemahaman teori tidak memberi manfaat jika Anda tidak mencobanya secara praktikal. Bukti yang paling kukuh tentang keberkesanan sesuatu kaedah ialah uji kaji. Kerana uji kaji adalah bukti saintifik terkuat yang diakui dalam dunia sains. Hari ini kita dapat memahami konsep ini. Saya harap Anda semua menonton semula video hingga video terdahulu dan mencatat nota. Saya doakan Anda semua berjaya. Alhamdulillah, Tuhan yang memimpin seluruh alam.